Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azizi Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 18 Mac. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Industri hortikultur berpotensi dibangunkan sebagai aktiviti ekonomi yang mampu menguntungkan ekonomi Sarawak. Premier Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg justru itu meminta penggiat industri hortikultur mengadakan sumbang syarat bagi mencari idea untuk membangunkan industri hortikultur di negeri ini agar dapat dijadikan komoditi ekspor. Sarawak menurut Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mempunyai banyak spesies bunga yang dapat dibangunkan untuk komoditi ekspor, khususnya orkid seperti negara Thailand, Taiwan dan China. Beliau juga berharap ekspor Taman Antarabangsa Borneo atau Big Egg yang kini sedang berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching dijadikan wadah untuk mencari idea bagi menambah nilai industri hortikultur dan pembangunannya. I hope you can brainstorm what we should do in order to beautify our place. At the same time, develop horticulture as part of our commodities for export and become something activity, economic activity that will benefit our economy. Premier menyatakan demikian pada perasmian ekspor tersebut di Kuching. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mahu Bandaraya Kuching khususnya di sepanjang jalan utama dihias dengan bunga-bungaan bagi mencantikkan dan menceriakan bandaraya ini. Ke arah itu, Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan telah dipertanggungjawab memastikan usaha menanam pokok dan bunga warna-warni disegerakan. Kerajaan negeri katanya sedia menghulurkan dana untuk usaha tersebut. Sarawak, plenty of this. Yet along our main road, kita tidak ada tengok apa yang saya tengok di Saudi Arabia. So now I would like to share with the Datuk Bandar. Please beautify our road. If you don't have money, you ask me. Jelasnya, bahagian lain seperti Miri memiliki tarikan tersendiri seperti Guaniah dan Mulu, maka Kuching juga memerlukan tarikan dan bunga adalah tarikan terbaik. Big Egg berlangsung selama 3 hari bukan sahaja menyaksikan pameran bunga oleh pempamer dari Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan dan China, malah meliputi aktiviti seperti seminar dan bengkel yang dikendalikan pakar hortikultur. Big Egg bakal menjadi produk pelancongan dan acara tahunan bagi Sarawak. Semua anggota Perkhidmatan Awam Sarawak perlu bekerja sebagai satu pasukan dalam memastikan perkhidmatan kerajaan negeri berjalan lancar dan berkesan. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki memberitahu mereka tidak seharusnya takut akan perubahan, sebaliknya mereka perlu revisit, rethink dan recharge untuk memastikan tugas dan proses kerja masih relevan dilaksanakan. Datuk Amar Muhammad Abu Bakar menjelaskan anggota Perkhidmatan Awam Sarawak juga harus faham mengenai inisiatif dan dasar-dasar yang dibawa oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ini termasuk Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030, inisiatif karbon, ekonomi hijau, perubahan iklim, tenaga hidrogen yang perlu difahami oleh rakyat. Beliau juga memaklumkan bahawa Perkhidmatan Awam Sarawak akan meningkatkan penggunaan sistem digital dalam proses kerja termasuk pengisian borang dalam talian. Beliau memberitahu demikian pada sesi town hall dengan pegawai-pegawai daerah dan penolong-penolong pegawai daerah di Sibu. Sesi town hall tersebut merupakan salah satu acara yang diadakan sempena persidangan pegawai-pegawai daerah Perkhidmatan Awam Sarawak tahun 2023. Sejak mula beroperasi pada November tahun lepas, Hospital Sri Aman II mula melakar beberapa pencapaian penting terutama melibatkan kes-kes pembedahan. Terkini, Hospital Sri Aman II berjaya melaksanakan 33 kes pembedahan melalui program inisiatif pembedahan global atau Global Initiative Surgery. Pengarah Hospital Sri Aman, Dr. Hazwani Muhammad Yusof berkata pihaknya bertuah kerana terpilih untuk program tersebut yang dianjur bersama Malaysian Society of Anesthesiologists, Subangjaya Medical Center dan Kementerian Kesihatan Malaysia.
Dr. Azwani memberitahu antara kes pembedahan yang dijalankan sepanjang seminggu program tersebut termasuklah pembedahan kanser payudara, laparoskopik, pembedahan plastik, vaskular dan hepatobiliari. Ia melibatkan 15 pesakit dari sekitar Sri Aman, Betong, Kuching, Angkelili dan Lubuk Antu. Beliau berkata demikian pada penutupan program Global Surgery Initiative yang disempurnakan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, Datuk Dr. Asmayani Khalib di Sri Aman. Datuk Dr. Asmayani dalam ucapannya memberitahu inisiatif berkenaan memberi manfaat yang begitu besar kepada pesakit kerana mereka tidak perlu pergi jauh ke Hospital Umum Sarawak bagi mendapatkan rawatan. Ia sekaligus memberi lebih keselesaan terutama dari segi penjimatan masa. Jelas beliau lagi, pelaksanaan program berkenaan membuktikan bahawa sektor perubatan swasta dan kerajaan mampu menjalin kerjasama baik dalam memberi perkhidmatan perubatan kepada masyarakat dan ia wajar diteruskan. 3 buah premis diserbu disyaki memiliki dan menjual minuman malt coklat berhasiat tiruan di sekitar Kuching semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin berkata, serbuan dilakukan oleh pasukan penguatkuasa melalui aduan pemilik cap dagangan. Matthew memberitahu hasil pemeriksaan ke atas permis tersebut oleh pasukan serbuan telah menemukan sebanyak 255 unit minuman malt coklat berhasiat yang disyaki tiruan. Katanya, kesemua unit minuman malt coklat berkhasiat pek 2 kg itu bersama beberapa dokumen perniagaan disita dengan nilai rampasan keseluruhan dianggarkan berjumlah RM9,814. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 102/1/C Akta Cap Dagangan 2019 iaitu mempunyai dalam jagaan atau kawalannya bagi maksud perdagangan apa-apa barang yang suatu cap dagangan berdaftar dipakaikan dengan salah. Jika disabitkan kesalahan, denda boleh dikenakan sehingga RM10,000 bagi setiap barangan tiruan yang dipakaikan dengan salah cap dagangan berdaftar atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. KPDN dalam pada itu memberi amaran kepada mana-mana pihak agar tidak melakukan aktiviti menjual barang yang tidak mendapat kelulusan atau kebenaran pemilik cap dagangan berdaftar yang sah. Seorang lelaki warga asing dan 3 warga tempatan ditangkap pasukan polis bahagian siasatan jenayah narkotik BSJN, Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Bintulu di sebuah hotel bajet dan di kedai pusat bandar lama di Bintulu pada Khamis. Ketua Polis Daerah Bintulu Superintendent Bartholomew Umpit berkata, kesemua suspek disyaki terlibat dalam pengedaran dan penagihan dadah. Superintendent Bartholomew memberitahu keempat-empat suspek berumur 18 hingga 32 tahun itu ditangkap bersama rampasan dadah jenis syabu dengan berat kasar 10.6 gram. Beliau dalam kenyataan memaklumkan semua suspek disiasat di bawah Seksyen 39A/1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Jelasnya, ujian saringan awal terhadap suspek turut didapati positif dadah jenis methamphetamine dan disiasat di bawah Seksyen 15/1/A Akta Dadah Berbahaya 1952. Beliau menambah, seorang suspek warga asing juga disiasat di bawah Seksyen 6/1/C Akta Immigration 1959-1963 kerana kesalahan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Sebanyak 3 kes berkaitan laporan polis palsu diterima oleh Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Kuching dari bulan Januari tahun ini sehingga Khamis lepas. Pemangku Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Merbin Lisa memberitahu sepanjang tahun lepas pihaknya menerima sebanyak 13 kes laporan palsu. Ujar Superintendent Merbin, kes laporan palsu tersebut disiasat di bawah Seksyen 182 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM2,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Beliau dalam pada itu menasihati orang ramai agar tidak membuat sebarang laporan polis palsu sehingga memberikan gambaran negatif berlakunya kejadian jenayah di daerah Kuching. Tindakan itu, ujar beliau, boleh mendatangkan kemudaratan di mana si pelaku boleh dituduh di mahkamah.
Pengamal media di Miri disaran untuk terus menjalinkan kerjasama baik dengan pelbagai agensi termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 6 Miri ke arah mengeratkan silaturahim dan melancarkan aktiviti yang dianjurkan bersama. Ketua Unit Bahagian Penyiasatan Kebakaran Zon 6 Miri Sarawak, Penguasa Bomba Awangku Muhammad Hazmin Awang Zainal berkata banyak aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan oleh Bomba dengan kerjasama Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA berikutan kesefahaman yang baik. Ke arah itu, Awangku Hazmin menyeru agar hubungan baik dan kerjasama jitu tersebut dikekalkan pada masa akan datang. Beliau berucap merasmikan perlawanan persahabatan bowling Bomba Zon 6 Miri bersama media di Miri. Beliau berkata aktiviti-aktiviti seumpama itu sebagai tanda sokongan antara Bomba dengan pengamal media di Miri. Perlawanan persahabatan itu, pasukan RTM Miri muncul juara diikuti oleh pasukan NSJA 2 dan pasukan unit udara Bomba wilayah Miri. Kelab ERT Sibu akan mengadakan The Stage 3.0 bagi menyediakan platform kepada generasi muda menunjukkan bakat dalam pelbagai seni persembahan baik dari segi nyanyian, tarian atau persembahan peralatan muzik. Menurut Presiden Kelab ERT Sibu, Johnson Ling, program tersebut adalah kesinambungan daripada The Stage 1.0 dan 2.0 yang telah berjaya mengumpulkan lebih 180 persembahan tahun lepas. Johnson berkata program itu akan diadakan pada 7 hingga 9 April depan di Sibu Esplanade bermula pukul 5 petang hingga 11 malam. Katanya, program yang disokong Pejabat Dewan Undangan Negeri Bukit Asih, Joseph Chiang, dilihat menampakkan hasil apabila ada di antara kumpulan atau individu yang membuat persembahan di pentas itu telah mula mendapat tempahan untuk melakukan persembahan di pelbagai majlis-majlis di sekitar Sibu. Beliau menjelaskan ini menunjukkan impak program tersebut kepada penggiat seni persembahan di Sibu yang kini mempunyai platform khas bukan sahaja menunjukkan bakat tetapi mempromosi dan memasarkan keunikan persembahan seni masing-masing. There are actually a lot of people wanted to be on the stage. So we also have to care about the quality. So there are actually we do a mini interview with them and like an audition. So yeah, for those who didn't make it, we normally will tell them, like this is what you can work on. So next time we do hope that when they improve, then we will invite them to come to the stage. Johnson Ling memberitahu demikian pada sidang media Stage 3.0 yang diadakan di Sibu. Dalam pada itu, pengerusi penganjur acara Alex Kong memberitahu program itu memberi peluang kepada pengusaha industri makanan dan minuman untuk membuka gerai jualan mereka. We also provide more than 20 stores to the vendors. We believe this can help those start-up entrepreneurs to gain their business skill, learn how to start out a business and help to promote their creative idea to the market. Pihak penganjur menyasarkan untuk menarik lebih 10,000 orang pengunjung untuk hadir menyaksikan acara itu kelak. Baik saudara, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.